Mungkin ramai yang kenal, ramai juga yang tak kenal. So sedikitlah latar belakang Arni sendiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Saya perkenalkan diri, saya Arni binti Syafril. Masih bekerja di salah sebuah klinik swasta di Masjid Tanah sebagai pembantu klinik. Sambil-sambil bekerja, saya membina perniagaan ni. Saya disponsor atau diperkenalkan di dalam bisnes yang sangat hebat ini iaitu Diamond Direct yang sangat saya hormati dan saya kasihi iaitu Dr. Hina dan Dr. Aziz. Saya bermula dengan sangat negatif awalnya. Ambil masa juga untuk join. Hampir setahun. Macam-macam alasan yang saya bagi. Saya tak nak. Sebabnya ini adalah penyertaan saya kali ketiga. Kali pertama saya join dengan bos saya. Kali kedua saya join dengan doktor yang bertugas atau dipanggil doktor lokum lah. Tak jadi apa. So tak mungkinlah kali ketiga ni saya rasa saya boleh berjaya juga. And then saya ambil keputusan saya tak nak. Dan lagi satu, mungkin saya rasa MW ni kita perlu mencari orang, kita perlu menjual barang. So saya tak nak. So saya menolak dengan baiklah. Sehinggalah saya So kali ni apa yang membezakan? Maksudnya apa yang menyebabkan terdetik untuk join kali ketiga? So mesti ada apa program ke aktiviti tertentu yang menyebabkan Arni berubah fikiran? Dr. Aziz mengajak saya ke macam-macam program. Pertama dia ajak saya ingat masa tu dia ajak saya buat kelas meroti. So saya tolak. Jawapan saya memang insya-Allah sajalah. Dan insya-Allah saya tu memang insya-Allah yang saya tak nak pergi. Sebab kita memikirkan roti ni saya makan sebuku je, takkan sampai saya nak kena join kelas. Tak perlulah kot. Kali kedua dia ajak lagi. Buat kelas masak nasi biryani pula. Dia bagi tahu 7 minit, 8 minit dah siap pun saya tak nak juga. Saya tolak dengan baik lah. And then sampai Dr. Aziz mengajak saya ke satu event lah. Saya rasa best lah program tu sebab Sabtu Ahad kan. Dia jemput saya hari Ahad. Hari kedua. Program best business expansion seminar kan? Alright. Okay. Saya bagi alasan insya-Allah juga saya akan datang tapi memang saya tak nak datang pun. And then bila diajak berkali-kali telefon, mesej lagi sekian, timbul rasa kesian lah. Kesian dan saya pergi sekali lah. Saya rasa saya kena pergi sekali dengar lah. Bukan sebab saya nak join lah, sebab saya kesian. Sebab nanti klinik Dr. Hina sebelah klinik saya kerja. And then nanti pergi belakang jumpa dia. Lalu kat depan jumpa dia. So saya pergi sekali lah. Dengan harapan lepas tu dia tak kacau dah saya. Macam tu. And then bila saya pergi, saya rasa macam dia punya suasana tu seronok. Saya rasa seronok. Sharing Dr. Hilna sendirilah yang saya tak tahu. Saya duduk sebelah dia. Rupanya dia dah pangkat sangat besar, sangat tinggi dalam MW ni. Then kenapa saya tak nak cuba kan? Esoknya tu saya terus telefon Dr. Aziz, saya nak tahu satu je. Saya nak tahu marketing plan. Saya dah tahu dah produk MW memang bagus semua kan, berkualiti. So saya nak tahu marketing plan. Dan bila saya fahamkan, esoknya tu saya ke kelas. Dan saya ke kelas dan sampai ke setahun, 2 tahun saya tak pernah miss datang kelas. Dan apa saja event, apa saja acara yang dianjurkan oleh MW, oleh Diamond, saya tak pernah miss. Maknanya Arni nampak MW ni melalui marketing plan. So apa yang dalam marketing plan tu yang Arni teruja sehingga menyebabkan Arni nak ubah fikiran untuk join kali ketiga? Sebab impian saya ni, saya nak berhenti kerja cepat. Dalam umur dalam 40-an saya nak berhenti. So saya rasa MW ni boleh memberi apa yang saya nak. Lepas tu dia ada pension. Pension tu yang menarik minat saya lah sebab saya tak ada pension. Suami pun tak ada pension. So kenapa saya tak cuba macam tu? Arni, salah satu keperluan untuk buat bisnes ni adalah penajaan. Dan kami melihat Arni jenis yang tak kisah siapa-siapa pun. You cerita, you taja sehingga kan bos-bos you pun, doktor-doktor semua kena taja. Bukan senang, ramai orang tak berani nak taja orang yang lebih tinggi daripada kita. So apa yang
memotivasikan Arni sehingga boleh menaja ramai doktor dalam grup Arni? Cuma kita cerita guna pakai barang tu je. Tengok minat dia kat mana kan. Cerita je. Jawapan dia ada dua je. Nak dengan tak nak. Tak nak sudah, nak alhamdulillah lah. Itu je. Kita ceritakan konsep je. Cabaran yang Arni rasa paling sukar cabaran saya rasa tak adalah cabaran yang teruk-teruk. Cabaran yang orang tak nak beli, orang reject tu bagi saya tu biasalah dalam perniagaan ni kan. Saya tak adalah rejection yang teruk-teruk saya rasa. Anak-anak pun dah besar, dia pun faham, tak ada masalah lah kat situ. Cuma baru-baru ni bila suami saya sakit, masa tu lah saya perlu bagikan masa kat situ lah. Banyaklah benda tu berubah sikit. Kalau dulu saya boleh keluar 2-3 kali jumpa orang, kali ni saya perlu jumpa seorang je dalam satu hari, macam tu lah. Mungkin sedikit Arni, sebab suami dalam setahun yang lepas di diagnosis cancer, is it? Kanser hati. So itu lebih menggalakkan ataupun menyebabkan you rasa apa? Is it dia jadi satu motivasi untuk anda, untuk Arni? Mula-mula saya risau jugalah. Mungkin saya perlu tinggalkan bisnes ni ke, ataupun saya perlu jaga dia sepenuh masa, setiap masa kan. Mula-mula lah saya rasa macam tu. And then bila dalam sambil-sambil saya menjaga dia, bulan tu saya tak pergi meeting, saya tak pergi kelas, dan saya tak ada buat apa-apa aktiviti berkenaan MW ni. And then bulan tu saya boleh achieve 21% dengan group. Sebab saya dah membina 2 tahun yang dulu kan. So saya merasakan kenapa saya tak buat je MW ni, bisnes ni. Dan saya rasalah kalau saya tak buat bisnes ni pun, still ada juga benda-benda macam tu, halangan-halangan tu. So saya buat je lah. Saya buat dengan saya uruskanlah benda-benda tu. Urusan suami saya, anak saya tu, semua saya uruskan dengan mana? Dengan apa? Teratur lah, ada jadual kan. Ada jadual dia lah saya urus macam tu. Alright, itu bukan mudah juga tu sebenarnya untuk berhadapan dengan cabaran macam tu. Tetapi selalunya lah orang katakan kalau Allah bagi cabaran tu maknanya kita akan jadi lebih kuat. Okey Arni, soalan saya selalunya sebab saya tahu Arni macam-macam pernah buat business, direct selling macam-macam, dan you pernah aktif dalam satu direct selling sehingga capai saya rasa level yang apa kita panggil diamond dalam satu direct selling. Mungkin share sedikit apa perbezaan yang Arni buat sebelum aktif dengan satu direct selling dengan MW. Betul, saya capai dalam bisnes tu sampai pangkat diamond masa tu. Cuma dia punya yang membuatkan saya nak stop dalam bisnes tu sebab dia perlukan maintenance. Maintenance dia bukan sikit-sikit pula tu. Sebulan perlukan RM600. Macam kita nak bayar duit kereta sebiji kan. So kadang-kadang kita dapat maintain. Ada downline kita yang tak dapat maintain 600. Bila kita tak dapat maintain RM600 tu, kita tak dapat bonus untuk bulan tu. So rugilah. Sayang kat situ kan. And then kita perlu struggle untuk kita maintain sampai ke 30 hari bulan balik kan. Lepas tu pula dia terputus di level 3. Kita boleh makan sampai level 3 je. Katakanlah level 4 tu orang Johor lah katakan kan. Kita kena pergi untuk kita servis di level 3 lah, kuatkan level 3. Tapi kita tak dapat apa-apa untuk kita servis level 4 tu. So rugi kat situ lah. Kalau MW infinity, so sampai level berapa pun kita boleh kumpul PV ni kan. Berbezalah dengan MLM tu. Dan MLM tu pula dia tak banyak barang macam kita. Dia produk kesihatan aja. So susah macam orang macam saya untuk menjual benda-benda tu, untuk promote benda tu. Arni dah sampai diamond. So maksudnya income mungkin besar kan banding dengan sekarang you dalam MW sebagai platinum atau DD. Ada beza ke dari segi income?
Oh, beza sangat. Kalau diamond kat situ baru 2,000, 3,000 je. Tapi diamond kat MW puluh-puluh ribu. Platinum maknanya income platinum pun dah kau tim dah Platinum pun lebih pada tu. Alright. Mungkin nasihat kepada yang baru nak memulakan bisnes ni. Mungkin ada yang nak dah pernah join macam-macam dan nak cepat dalam bisnes ni. Apa nasihat Arni? Boleh ke buat cepat? Ini bukan skim cepat kaya lah yang kita buat hari ni, minggu depan dijanjikan 1,000, 2,000. Bisnes ni kita ambil masa untuk long term, untuk akan datang, untuk 2 tahun lagi macam tu. Dia rahsia dia, kita buat je, jangan berhenti. Dengar kata upline, ikut cakap mentor, insya-Allah you akan sampai jugalah. Dan Arni dah mula dapat kita panggil royalty dalam MW kan. So dan mungkin sedikit inilah bisnes yang memang you all kena buat. So untuk pengetahuan semua, Dr. Aizat dan Dr. Ju adalah downline ataupun 2 kali 21% bawah grup Arni, dan juga Kak Pah yang minggu lepas sharing tu. Kak Pah pun leg kedua Arni yang capai silver producer. So Arni, sikit perbandingan awak bekerja saya rasa dah 20 tahun Arni? No, 20 tahun. Dah 20 tahun dan you dah dalam MW 3 tahun. Apa perbezaan yang paling ketara Arni? Perbezaan dia kalau saya bekerja di sini bukanlah saya tak boleh simpan duit, boleh. Tapi bukan saya tak boleh pergi ke sana sini berjalan. Cumanya terhadlah. Perbelanjaan tu terhad sebab kita tak ada bonus lain, kita tak ada income lain. Tapi bila dengan MW ni kita boleh contohlah kita jadi platinum kan, kita punya bonus macam ni. So kita ada penambahan kat situ dah, dan kita boleh buat apa-apa aktiviti, kita boleh ke sana ke sini, kita dah tak payah nak fikirkan sangatlah tentang nak beli apa-apa tu. Kita tak payah macam apa, berkira-kira lah. Kalau tidak sebelum ni saya berkira-kira, kalau anak saya nak ni nanti dulu tunggu gaji macam tu. Tapi dalam saya dengan business ni saya dah tahu dah bulan depan saya dapat lagi yang macam tu. Saya dah tak kisah sangat dah. Apa anak saya nak bagi saya tunaikan sebab saya selalu tinggalkan mereka. Okey Arni, terima kasih. Last 1 minit nasihat pada semua yang ada dalam kelas hari ni. Silakan. Okeylah, you all buat je business ni. Kalau rasa down, telefon lah upline, telefon lah mentor. Upline yang buat tau. Jangan call upline yang tak buat. Dia tak boleh. Kena minta pandangan. Kadang-kadang mentor ni ada je dia punya penyelesaiannya. Cuma you all je nak ke tak nak minta pertolongan mereka. So mentor ni menadah tangan je sebenarnya. Upline ni menadah tangan je sebenarnya. Nak bantu you all. Tapi kebanyakan you all ni tak nak minta bantuan mereka. So sekarang ni apa je masalah, tanya je upline, tanya mentor. Dan buatlah bisnes ni. You rasa sekarang you tak perlukan. Nanti satu masa sangat-sangat memerlukan bisnes ni. Masa you sehat, masa you masih muda. So buatlah, jangan berhenti. Sampai masanya you akan dapat apa yang you akan yang you nak. Okay. Alright. Okey Arni, terima kasih. Terima kasih ambil masa untuk berkongsi pengalaman.